أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تبارك وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah pada malam ini hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita petik satu perkataan, satu nasihat daripada karangan Ibnul Jauzi rahimahullahu tabaraka wa taala. Ibnul Jauzi salah satu buah kitab yang dikarang oleh beliau, namanya Laftatul Kabidi ila Nasihatil Walad. Kitab ini dikarang oleh Al-Hafidh Ibnul Jauzi untuk anaknya Abu Qasim. Anak dia ni dia mengharapkan jadi seorang yang alim. Dia karangkan kitab ini buat anaknya. Dan saya pada malam ini pilih salah satu daripada mutiara kata daripada Ibnul Jauzi. Moga saya dapat manfaat daripadanya dan tuan-tuan juga dapat manfaat daripada nasihat Ibnul Jauzi ini. Kata Ibnul Jauzi kepada anaknya dalam jumlah nasihat yang sangat hebat. Kitab ini sangat hebat. Salah satu daripada nasihat dia dia kata, wa man tafakkara fid dunya qabla an yujada ra'a muddatan tawilah. Wahai anak anda, kalau sekiranya kamu tengok dunia ini, apa yang telah berlalu daripada dunia ini, sebenarnya tempoh yang berlalu tu begitu panjang. Daripada awal diciptakan 7 langit dan 7 bumi dan seisinya, maka sehingga kamu ada sekarang ni, yang telah berlalu daripada dunia ini lebih banyak berbanding dengan yang baki. Maknanya yang baki daripada kita sebelum berlakunya kehancuran dunia dan qiyamah sedikit tinggalnya. Apa yang telah berlalu daripada dunia ini lebih banyak daripada apa yang baki. Maka kata Ibnul Jauzi, hatta kalau dia fikir tempoh yang telah berlalu daripadanya ketika dia berada di alam ruh, maka tempoh yang begitu lama. Kata Ibnul Jauzi, kalau orang itu dia buat tafakkur keadaan dia di dunia, masa dia ada di dunia, dia dapati masa yang telah berlalu daripada dunia ni sebelum dia ada, waktu itu begitu panjang. Wa idza tafakkara fiha ba'da an yakhruja minha ra'a muddatan tawilah. Juga kata Ibnu Jauzi, wahai anak anda, sekarang kalau sekiranya kamu buat tafakkur, kamu teliti, kamu perhatikan apa yang berlaku nanti setelah kamu mati, setelah kamu keluar daripada dunia ini. Kerana setiap daripada kita, tak kisah lelaki, tak kisah perempuan, sama ada orang muda ataupun orang yang usianya lanjut, maka semua akan keluar daripada dunia ini. Kita akan tinggalkan apa yang ada di dunia ini. Maka kata Ibnul Jauzi, wahai anak anda, kalau kamu fikirkan setelah kamu keluar daripada dunia ini, maknanya kamu akan dapati waktu itu panjang.
wa alima anna lubsa fil qaburi tawil. Orang yang fikir ini dia akan pasti tahu bahawa tinggal di dalam kubur nanti itu waktu yang panjang. Naam, waktu yang panjang. Jadi kata Ibnul Jauzi, cuba kita fikir nanti kita semua ini bakal mayat dan kita bakal berada dalam kubur dan kita akan duduk di dalam ini dengan tempoh yang lama. Alam barzakh ini tempoh yang kita akan ada di dalamnya lama, dan kubur ini sama ada dia jadi satu taman daripada taman syurga ataupun dia jadi satu lubang daripada lubang neraka. Na'udzubillahi ta'ala. Moga Allah jadikan kubur kita ini satu taman daripada taman syurga. Sebagaimana Nabi sebut, kubur sama ada dia jadi satu taman daripada taman syurga ataupun dia jadi satu lubang daripada lubang neraka. Maka duduk di dalam kubur ni lama duduk di dalam kubur ni. Kemudian kata Ibnul Jauzi lagi kepada anaknya dia kata, wa idza tafakkara fi yaumil qiyamah. Sekarang cuba kamu tafakkur pula di hari kiamat. Kerana waktu setelah kita mati, tuan-tuan, sekarang ni kita duduk di alam musyahadah, di dunia kita panggil, kita duduk di dunia. Sebelum itu kita di alam roh, kan? Kemudian dilahirkan di dunia ini kita tinggal sekarang ini. Baik, dia kata kalau kamu fikir waktu setelah di dunia, makna lepas kamu mati. Lepas mati ini dia panggil alam barzakh. Maknanya alam bila kita duduk dalam kubur tu waktu lama, tu dia panggil barzakh. Waktu ni lama. Kemudian dia kata, kamu fikirkan lagi waktu kiamat. Kerana kiamat dia bukan macam alam barzakh. Kiamat maknanya waktu yang bermula bila si mati ni keluar semuanya daripada kubur-kubur. Yang kita ni, orang mati ni, dia semua akan keluar daripada kubur dan dikembalikan roh dan jasad kepadanya. Dikembalikan roh dan jasad kepadanya dan bangkit daripada kubur. Bermula daripada situ, itu dia panggil tempoh kiamat. Hingga bila? Sehingga ahli syurga masuk di dalam syurga dan sehingga ahli neraka masuk di dalam neraka. Tempoh ni namanya kiamat. Kalau orang duk kata kiamat, hari inilah tempohnya. Bukan mula mati itu dia panggil alam itu panggil barzakh. Bila keluar daripada kubur tu, itulah dipanggil kiamat. Bila dihidupkan kembali setelah mati, setelah dia duduk dia dalam alam barzakh, dikembalikan jasadnya dan rohnya, maka di sini bermulanya hari kiamat, sehinggalah ahli syurga dimasukkan dalam syurga dan sehinggalah ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka. Dan tempoh itu kata Ibnul Jauzi 50,000 sanah, 50,000 tahun. Kalau orang tanya kita berapa lama kiamat itu, yang ia tempoh al-qiyamah, tempoh akhirat itu 50 tahun, hinggalah ahli syurga dimasuk dalam syurga, ahli neraka dimasukkan di dalam neraka. Daripada mana kamu tahu tempoh ini? Ibnul Jauzi ni ulama hadis. Sudah tentu dia bukan omongan kosong. Dia ambil daripada firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Maknanya hari kiamat itu tempohnya 50,000 tahun. Lama ni. Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia kata yang dimaksudkan dengan 50,000 tahun ini kerana nanti hari kiamat ini semua manusia yang keluar daripada kubur, mereka akan singgah 50 mauqifan. Mereka akan singgah di 50 tempat persinggahan. Setiap satu tempat persinggahan itu dia akan berada di situ 1000 tahun. Di satu tempat persinggahan, duduk di situ nak selesaikan urusan akhirat dia,
itu 1000 tahun. Lepas tu kalau 50 tempat persinggahan, 50 kali 1000, 50,000 tahun, yakni tempoh kiamat hinggalah ahli syurga akhirnya masuk dalam syurga dan ahli neraka akhirnya masuk dalam neraka. Tempoh ini akan dilalui oleh seseorang, tempohnya 50,000 tahun. Pendek ke panjang waktunya ini? Panjang. Waktu ini sangat-sangat panjang. Tengok Ibnu Jauzi dia punya nasihat. Dia kata, wa idza tafakkara fil lubsi fil jannati wan nar alima annahu la nihayatalah. Baik, sekarang wahai anak anda, setelah masuk yang ini masuk dalam syurga, yang ini masuk dalam neraka, yang mukmin masuk dalam syurga, yang kafir dihumbangkan dalam neraka. Baik, setelah itu yang ini dapat nikmat, yang mukmin dapat nikmat di dalam syurga, yang ini yang kafir diazab di dalam neraka. Maka setelah itu mereka akan ada di syurga berapa lama? Kata Ibnul Jauzi, kalau seseorang itu dia fikir, dia tengok dalil-dalil Al-Quran dan hadis, apa disebut tentang ini, maka dia akan tahu bahawa tempoh di dalam syurga selama-lama, tak ada penghujungnya. Dan tempoh di dalam neraka selama-lama, tidak ada penghujungnya. Waktu kalau orang tanya berapa lama ahli syurga dalam syurga, jawabnya la nihayatalah. Mereka akan ada dalam syurga dan dapat nikmat setiap detik dan setiap saat, sehingga tidak ada kesudahan, tidak ada pengakhiran. Sampai bila? Sampai tak ada pengakhiran. Sampai bila? Sampai tak ada pengakhiran. Lepas tu orang kafir masuk dalam neraka dan diazab di dalamnya sampai bila? Sampai selama-lama, sehingga tidak putus-putus tempoh yang ada di dalam neraka. Dia duduk di dalam neraka, takkan keluar daripada neraka. Ulama kata syurga itu kekal. Ahli syurga di dalam syurga kekal. Nikmat yang dirasai oleh orang setiap yang masuk dalam syurga kekal, tidak akan putus-putus. Dan ini ijma', tak ada khilaf di kalangan ulama. Dan kata ulama, neraka juga kekal, tidak akan binasa. Orang yang masuk di dalam neraka daripada orang kafir kekal selama-lama di dalam neraka, takkan keluar daripada neraka. Dan azab yang akan dirasai oleh orang kafir ini terus menerus, tidak akan putus-putus. Maka ini ijma'. Ianya adalah dalil Quran, hadis dan juga ijma'. Ini semuanya yang kita sebut ini ijma' ulama kata macam itu. Maka bukankah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la'anallahu alladhina kafaru wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abadan. Orang kafir itu, mereka dilaknat oleh Allah. Allah sediakan bagi orang kafir ini neraka yang julang menjulang, kekal selama-lama di dalam neraka, kekal selama dalam neraka. Dan takkan keluar. Dalam ayat lain sebut, wa ma hum bi kharijina minan nar. Tak akan mereka keluar daripada neraka. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, di hari kiamat nanti datang malaikat, Allah perintahkan malaikat bawa kematian. Kematian itu dibawa dan dibentukkan dia seperti seekor kibas. Allah Ta'ala Maha Kuasa jadikan mati itu, dibentukkan dia macam seekor kibas. Lalu diletakkan di antara syurga dan neraka. Maka disembelih mati. Masya Allah, disembelih mati. Kerana dirupa bentuk kan, mati itu macam seekor kibas, maka malaikat sembelih mati. Lalu kata malaikat kepada ahli syurga, ya ahlal jannati khuludun la maut. Wahai penghuni syurga, kekal selama-lama dalam syurga, tak ada lagi mati. Tak ada lagi mati. Ya ahlan nar khuludun la maut. Dia kata, wahai ahli neraka, kekal selama-lama dalam neraka, tak ada lagi mati. Sebab mati telah disembelih, maka tak ada kematian lagi bagi ahli syurga, dan tak ada mati lagi bagi ahli neraka dalam kalangan orang kafir. Hati-hati tuan-tuan. Sebahagian orang di akhir zaman, di zaman contemporary ini, mereka cuba bagi pandangan-pandangan yang bercanggah dengan Al-Quran, hadis dan juga ijma'. Beri pandangan-pandangan yang bercanggah dengannya. Ada orang dia kata bahawa
syurga ini binasa. Ini sesat, dan orang yang cakap ini murtad. Kalau cakap macam itu murtad. Dulu ada seorang lelaki namanya Jaham ibn Safwan. Antara kesesatan yang banyak dia sebut, dia kata syurga itu binasa, neraka itu binasa. Di zaman dia khalifah mahkamahkan dia, bicarakan dia sehingga sabit kesesatannya dan kemurtadannya. Maka khalifah telah laksanakan hukum yang diperintah oleh agama kepada khalifah, iaitu Nabi sebut dalam hadis, man baddala dinahu faqtuluh. Orang yang menukar agamanya, orang yang murtad, maka wajib bagi khalifah jatuhkan hukuman bunuh. Ini hukum yang wajib dilaksanakan oleh khalifah. Maka dijatuhkan hukuman bunuh ke atasnya disebabkan dia murtad. Disebabkan itu di zaman ini pelaksanaan hukum ini menyebabkan orang tak berani murtad. Maka kerana hukum ini disebut di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari, maka dibunuh dia ini sehingga tidak ada kesesatan ini. Hingga datang pada kurun 728 Hijriah, datang seorang lelaki ikut sebahagian daripadanya. Lelaki ini dia kata dia tak setuju dengan Jaham ibn Safwan yang kata syurga itu binasa. Dia kata syurga kekal. Tapi dia setuju dengan Jaham ibn Safwan yang bahawa neraka itu binasa. Maka kata ulama, sesat dia macam Jaham juga. Kerana ulama sepakat bahawa syurga dan neraka itu kekal, dia tak akan binasa. Dan ayat Quran yang telah kita sebutkan tadi satu sahaja. Dan wama hum bikharijina minha, dua. Dan Imam As-Subki kata ada 60 ayat dalam Quran sebut syurga dan neraka ini kekal. Takkan nak tolak semua 60 ayat ini. Walaupun pendapat ini disebut oleh Ibn Taymiyah, maka ulama-ulama tolak dia ini kerana banyak pendapat yang kontroversi, dan antaranya pendapat dia ini ditolak oleh ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah, sama ada ulama yang dulu ataupun ulama-ulama kita di Nusantara tolak pandangan dia ini yang kata bahawa neraka itu binasa. Dan ini ada dalam kitab dia, dan ulama-ulama kita tolak. Hatta golongan Al-Wahabiyah yang ikut dia juga tolak. Hatta Al-Albani yang ia Wahabi, dia juga tolak Ibn Taymiyah yang beritahu, yang sebut tentang fahaman yang ia sebenarnya bercanggah dengan Al-Quran, hadis dan juga ijma'. Dan dalil hadis kita telah sebutkan. Dan ijma', siapa yang menukilkan ijma'? Yang menukilkan ijma' ini siapa? Abu Mansur Al-Baghdadi. Dia kata syurga ini kekal, neraka itu kekal. Juga yang menukilkan ijma' ramai ulama, antaranya ialah Al-Qurtubi, dan ramai lagi ulama-ulama yang menukilkan ijma'. Maknanya tak boleh bagi satu pandangan itu bercanggah dengan Al-Quran, hadis dan juga ijma'. Kemudian Ibnul Jauzi kata, itulah dia, orang kita kalau kita fikir nanti tempoh duduk dalam syurga ini selama-lama, lama sekali hingga tak ada tempoh kesudahan. Dalam neraka juga selama-lama hingga tidak ada tempoh kesudahan. Maka Ibnul Jauzi yang bijaksana ini dalam memberi nasihat, dia kata, fa idza ada ila an-nadhari fi miqdari baqaihi fid dunya. Wahai anak anda, setelah kamu tengok semua tadi, semua waktu tu panjang-panjang semua. Dalam bila sebelum kamu ada, panjang waktu itu. Setelah kamu mati, waktu dalam kubur lama. Setelah bila berada di hari kiamat lama, di dalam syurga atau neraka lama. Sekarang jom tengok di ketika kamu di dunia ini, tempoh di dunia ini. Dia kata kalau kita kembali lihat dan teliti dengan akal kita bahawa kadar waktu yang kita kekal di dunia ini, maka kata Ibnul Jauzi, faradna 60 sanah, andaikan 60 tahun kita boleh duduk di dunia. Ibnul Jauzi ni meraihkan, tengok dia kerana ulama hadis, dia tengok umat Nabi Muhammad kebanyakannya mereka ini tinggal di dunia ini, bukan ada yang lebih daripada 60 tahun, tapi biasanya 60 tahun ke 70 tahun. Umat Nabi Muhammad kebanyakannya semua bangsa, kita akan dapatinya mereka kebanyakan 60 tahun ke 70 tahun umur mereka. Yang lebih daripada umur ini maknanya reserve tu maknanya amaran, warning.
Ulama-ulama dulu dia kata, kita ulama salaf, dia kata kita ini bila sampai umur 60, maka kami mula dah takut untuk tidur. Maka kami mula tinggalkan katil, dan orang Indonesia dia kata kasur. Mula tinggalkan katil. Maknanya dah tak seronok tidur dah. Bila sampai umur 40. Jadi kata Ibnul Jauzi, rata-rata daripada kita ini umur kita berapa? Ialah 60 tahun, kan? 60 tahun ke 70 tahun. Baik, kalau duduk lama di dunia pun, kita akan dapati dalam sejarah, kalau tengok dalam sejarah, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, tuan-tuan, duduk di dalam syurga dalam beratus-ratus tahun, dan dia duduk di dunia ini 1000 tahun. Tinggal umurnya di dunia ini 1000 tahun. Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, bukankah hampir 1000 tahun? Dan juga Zulqarnain, ini seorang wali min awliyaillah, di dalam surah Al-Kahf sebut namanya. Seorang lelaki yang Allah berikan karamah kepadanya. Satu ketika oleh kerana Ya'juj dan Ma'juj ini membuat kerosakan di permukaan bumi, maka dia telah diberi keupayaan dengan karamahnya, dengan izin Allah. Dia letakkan mereka ini di satu tempat yang macam gunung, lalu dipeterikan mereka ini sehingga mereka takkan dapat keluar. Ini Ya'juj dan Ma'juj ini dua kabilah. Satu namanya Ma'juj, satu namanya Ya'juj. Ya'juj satu kabilah kuffar semuanya, kafir belaka. Dan Ma'juj satu kabilah yang lain, dan mereka ini kuffar semuanya. Duduk di satu tempat di dunia ini, walau dengan kehebatan teknologi yang terkini, tetapi penuh dengan kelemahan teknologi. Tak boleh nak kesan juga Ya'juj dan Ma'juj ini. Walaupun dah lama dia daripada zuriat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh ni ada 3 orang anak. Ada 4 orang anak. Seorang kafir namanya Kan'an. 3 orang ni Muslim. Seorang namanya Sam, Ham, Yafith. Yang Sam ini keluar daripadanya orang Arab dan juga orang Rum. Orang kulit kuning langsat tu banyak keluar daripada anaknya, namanya Sam. Yang Ham ini dalam hadis ini disebut dalam hadis, Ham keluar daripadanya yang berkulit hitam macam orang Sudan, Barbara misalnya contoh, orang Barbara, orang Sudan keluar daripada ini. Yafith keluar bangsa Turki daripada Yafith, dan satu lagi keluar kabilah Ya'juj dan Ma'juj. Mereka ni dah lama, dan mereka ini dipeterikan bilangan mereka daripada dulu hingga sekarang di tempat ini, biak mereka sehingga ke hari kiamat mereka ni nanti dimasukkan dalam neraka semuanya, tak nak beriman. Pada malam Isra' dan Mi'raj, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberi jumpa dengan Ya'juj dan Ma'juj, dan Nabi sampaikan seruan supaya peluk Islam. Maka tidak ada satu daripada mereka mahu peluk Islam. Oleh kerana itu kata ulama, semua daripada golongan Ya'juj dan Ma'juj kuffar, keluar daripada Islam, dan mereka kesemuanya masuk dalam neraka. Dan bilangan mereka ini, walaupun kita tak jumpa dari sudut di manakah ada di satu tempat yang disebut di dalam syarak ini, bilangan mereka nanti di hari kiamat lebih ramai daripada bilangan manusia daripada awal dunia sehingga kiamat. Nisbah bilangan mereka ialah 1 dengan 100. 1 ni manusia semuanya, 100 tu ialah Ya'juj dan Ma'juj. Kerana bilangan yang begitu banyak ni, warid dalam hadis, bila mereka keluar nanti di hari kiamat, maka mereka akan lalu ke sungai Tabariyah. Ini warid dalam hadis. Maka mereka minum walaupun tak banyak, tapi bilangan mereka tu ramai, sehingga kering sungai Tabariyah. Sungai Tabariyah hari ini wujud, ya? Wujud. Hatta tuan-tuan kalau tengok di dalam YouTube ke apa ke, wujud. Disebut dengan Laut Gilali. Sungai Tabariyah masih kekal namanya Sungai Tabariyah. Antara sungai yang paling besar di dunia, tasik yang paling besar di dunia, ada yang sebut dia Laut Gilali. Jadi tuan-tuan, besar. Dan ini bayangkan, dia boleh diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj hingga kering. Hingga kering. Dan bilangannya terlalu ramai, orang Islam tidak mampu nak memerangi mereka hingga naik dengan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam di Bukit Uhud, yatadarra'un. Mereka buat doa, minta Allah beri bantuan, sehingga Allah Ta'ala utuskan ulat masuk di dalam
setiap mereka dalam telinga mereka, dan semuanya dicampakkan sebagai mayat setelah masuk ulat tu. Maknanya ulat tu bunuh setiap satu daripada mereka. Allah Ta'ala hanya hantar ulat sahaja untuk hapuskan mereka, sehingga dunia ini hancur, sehingga dunia ini kemudiannya kotor dengannya. Allah utuskan burung, kemudian dibawa jasadnya masuk dalam laut dan diturunkan hujan sehinggalah bersih. Dan kemudian daripada itu masih lagi, kata ulama, orang pergi haji dan umrah. Setelah itu masih lagi ada orang pergi haji dan umrah. Ini cerita tentang kiamat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Zulkarnain ni umur dia 2000 tahun. Pun kalau lama duduk di dunia ni, umur 2000 tahun. Masya Allah. Ini Zulkarnain umur dia. Jadi tuan-tuan, tapi umat Nabi Muhammad ni, kata Ibnul Jauzi, 60 tahun. Fa innahu yamdi minha 30 sanah. Dia kata sebenarnya wahai anak anda, kalau kita perhati betul-betul, kita semak betul-betul 60 tahun Allah beri kepada kita umur. Sebenarnya adakah kita 60 tahun tu kita semuanya kita guna untuk solat, zakat, semuanya dievaluate nanti sebagai pahala di hari kiamat, atau taklah, tak macam itu. Tak semua kita guna 60 tahun ini untuk itu. Hakikatnya kata Ibnul Jauzi, tak. 60 tahun Allah beri itu, hakikatnya kata dia, fa innahu yamdi minha 30 sanah fin naum. Wahai anak anda, manusia daripada umur 60 tahun tu dia gunakan untuk tidur 30 tahun. Separuh daripada umur digunakan untuk tidur. Dan itu betul. Hatta ulama hatta pengkaji terkini pun dia sebut bahawa umur 60 tahun, maka 30 tahun itu kita guna untuk tidur. Jadi sebenarnya waktu tidur tak buat benda. Kadang tidur sambil baca WhatsApp, kadang tidur entah benda-benda, maka nak kena tolak sebab tak jadi taat. Waktu tersebut tak tahu jadi apa nanti di hari kiamat. Nak jadi ibadat ke tak jadi ibadat, maka akhir sekali hak ni kena tolak, kata Ibnu Jauzi. Anak anda yang tu kita nak kena tolak. Tolak yang tu tinggal 30 tahun. Subhanallah. Kata Ibnul Jauzi, anak anda baki daripada 30 tahun tu ada 30 tahun kan? Setelah tolak 30 tahun itu ada 30 tahun. Tapi kalau kamu perhatikan wahai anak anda, 30 tahun yang baki itu sebenarnya bukan untuk bersih lagi. Dia bukan waktu yang kamu guna untuk taat. 30 tahun yang baki setelah waktu tidur, adakah semuanya kamu guna setiap saat dan setiap waktu dalam ibadah? Tak juga. Sebetulnya kamu bukan guna itu untuk iktikaf, bukan baca Quran semuanya waktu ini. Hadir majlis ilmu, bahkan kamu buat benda-benda yang lain juga. Bahkan kata Ibnul Jauzi, sebenarnya kalau kamu perhati betul-betul, 15 tahun bukankah kamu habiskan waktu kamu di zaman kanak-kanak, dan di zaman itu kamu buang masa, tak tahu benda hidup kamu, ayah dan mak selalu marah, kamu dah habiskan waktu dengan macam itu. Sebenarnya waktu itu tak ada apa yang nanti akan kamu dapat dengannya. Kebanyakan orang hilang macam itu umur 15 tahun. Maka kata dia kepada anak-anaknya, dia kata 15 tahun tu nak kena tolak, tak boleh nak iktibar waktu tu ibadah, kena tolak. So daripada 30 tahun nak kena tolak lagi 15 tahun. Kata Ibnul Jauzi, ada 15 tahun ini kan anak anda, 15 tahun ini, 15 tahun ini kamu perhatikan lagi. Betul tak? Jangan kita sangka-sangka perasan kepada diri kita sendiri. Sebenarnya 15 tahun ini masih lagi nak kena lihat. Perhatikan betul, semak lagi. 15 tahun ni memang ke kita buat ibadat semuanya? Sebenarnya kalau kita tengok betul-betul, tak juga. Nak kena ada lagi barang-barang yang kita nak evaluate, nak nilai dia belum lagi dikira sebagai taat. Misalnya kata Ibnul Jauzi, daripada baki 15 tahun ini, kebanyakan waktu daripada 15 tahun, andaikan 10 tahun, kita gunakan untuk 3 perkara yang utama dalam hidup kita. Pertama, untuk syahwat keinginan kita. Yang kedua, untuk restoran-restoran, mata'im, makan-makan. Yang ketiga, tempat kerja. Kan? Waktu ini kita guna untuk makan, minum. Kita makan berapa kali? Nabi makan 2 kali, kita makan 3 kali. Ada sebahagian tak gitu, lebih daripada itu. Pagi lagi sebelum pergi kerja, pukul 10 turun lagi daripada pejabat, pergi lagi minum teh kan. Kemudian pukul 12 lunch, kemudian pukul 3 tu celah ada lagi.
celah tu ada lagi minum kopi. Sebelum keluar, sebelum punch out tu ada lagi yang tu. Lepas tu malam dinner lagi. Berapa kali dah tu waktu yang kita ambil untuk itu. Maka itu tentang makan dan minum. Fikir kita habiskan waktu untuk beli makanan, shopping, habis waktu ini. Kemudian kata Ibnul Jauzi juga kamu habiskan untuk keinginan hawa nafsu kamu. Kamu duduk mana? Duduk tengok TV. Oh, tengok TV kadang satu hari habis satu drama, habis satu movie. Habis dengan syahwat. Ketika ini kamu cari untuk rehatkan diri, melancong ke sana ke sini, dan tempat kerja daripada pukul 8 sampai pukul 5, dan di zaman ini dengan jamnya, perginya 2 jam, baliknya 2 jam, sejam ataupun 2 jam, habis waktu macam itu. 10 tahun betul-betul kita ambil daripada 15 tahun itu 10 tahun untuk ini sahaja. Tambahan di zaman ini lagi dahsyat, adanya Facebook. Sebahagian daripada orang kita, terutama orang muda, habiskan banyak waktunya di Facebook. Hatta dia patut tengok yang penting-penting. Dia nak singgah semua wall dia singgah. Nak tengok semua wall, nak tengok wall orang ni, wall orang tu, semua. Masuk dia dalam masalah gosip, masuk dia dalam masalah jenayah, dia masuk semua. Jadi dia habiskan waktunya dengan ini. Ada movie, maka movie bawa habiskan waktunya. Dan sekarang ini ada game, orang muda habiskan waktunya di atas kerusi game. Maka habis waktunya 10 tahun ini, dia kena tinggal 5 tahun. Maka kata ulama, 5 tahun ini, kata Ibnul Jauzi, sebenarnya bila kamu tengok 5 tahun yang ada ini, nampak macam ini ibadat lah. Ini yang solat kita buat, kata Ibnul Jauzi, dan inilah dia zakat, inilah waktu yang kita pergi haji ke Makkah, inilah waktu yang kita gunakan untuk kita gunakan untuk sedekah, untuk datang ke masjid, untuk datang ke surau, solat berjamaah, kita buat zikir, kita buat sedekah. Oh, Masya Allah, kita tadarrus di bulan Ramadan. Sebenarnya kadar daripada 60 tahun, tengok betul-betul waktu yang betul-betul ialah kita guna 5 tahun. Dan Ibnul Jauzi kata, kalau kamu dalamkan sikit lagi, perhatikan dalam sikit lagi, bimbang nak yang sikit ni daripada hak sikit. 60 tu sikit, 60 tahun tu sikit kan. Tolak sampai tinggal 5 tahun yang sedikit. Sebenarnya kadang-kadang kata Ibnul Jauzi, kamu nak kena tolak lagi dari 5 tahun yang baki ni, kerana kamu terlibat dengan dosa riak. Kadang-kadang solat kita nak tunjuk kepada orang lain. Solat tu sah, tetapi kerana kita nak orang lihat amal ibadat kita, bukan semata-mata buat kerana Allah, tapi kerana nak orang puji disebabkan ibadat kita buat, kerana sedekah yang kita buat, kerana kebaikan yang kita buat. Kita buat ini supaya orang lihat kebaikan kita, supaya orang pandang dan menghormati kita. Dengan sebab itu kita buat. Bukan saya cakap di sini ada sebahagian orang kadang-kadang dia buat itu untuk ajak orang buat kebaikan. Itu tak apa. Misalnya contoh, dia ambil gambar dia, jom tengok ni, dah majlis telah bermula, dia nak ajak orang supaya datang. Itu dia panggil tahadduts bi ni'matillah. Ada yang kita sebut ni, orang yang buat itu dia nak tunjukkan, dan itu dosa. Dosa ini namanya riak, dan dosa tu hilang pahala. Kalau dia dapat pahala yang dia dapat daripada salat itu hilang, dan diganti pahala itu dengan dosa, dan dosa itu dosa besar. Dosa riak itu dosa besar. Maka tuan-tuan, nak kena dia, kata ulama, yang dahlah sedikit nak ditolak lagi. Jadi apakah yang baki? Kata Ibnul Jauzi, fabimadza tushtara hayatul abadiyatu bi innama thamanu hadhihi sa'ah. Wahai anak anda, kesimpulan setelah kita tengok semuanya ini, maka dengan apa kita nak dapatkan syurga yang begitu mahal? Kalaulah mahar yang sepatutnya kita bagi untuk dapatkan syurga itu, jam-jam yang berlalu daripada kita ini yang patut kita habiskan dengan ketaatan, tapi kita tak habiskan dengan ketaatan. Kalau setiap nafas yang patutnya yang kita habiskan di dunia ini dengan ketaatan, kita tak habiskan dengan ketaatan, nanti dengan mahar apa kamu nak minta supaya masuk kamu ke dalam syurga? Subhanallah. Maka ini Ibnul Jauzi cantik antara nasihat dia ini. Kadang-kadang seseorang itu dia tidak tahu
Syaitan ini dia ada perangkap. Syaitan dia sama ada dia jatuhkan seseorang itu dalam bahaya dengan dua cara. Kalau orang itu dia takkan tengok orang ni rajin ibadat ke malas. Kalau malas lebih senang, dari awal lagi dia pujuk jangan buat, jangan salat, jangan zakat, jangan apa, jangan ini. Maka senang, ini sama ada dia jatuhkan orang itu sehingga dia tak buat ibadat, dan ini salah satu dia jatuhkan seseorang. Dan satu lagi, kalau dia tak dapat, orang ni memang semangat, memang datang masjid, datang surau, datang mengaji, dia takkan tinggalkan juga orang ini. Syaitan dia tak tinggalkan. Hatta aulia pun dia tak tinggalkan. Apakah lagi orang yang soleh, dia tak akan tinggalkan. Hatta orang yang soleh pun dia tak akan tinggalkan. Maka dia akan pujuk, dia akan perdaya, sehingga kalau dia rajin buat ibadat pun, dia akan berikan di hatinya rasa supaya ibadat yang dia buat itu berlaku dengan riak. Supaya kalau sah sekalipun ibadat dia buat, sekurang-kurangkan dia jatuhkan orang itu di dalam dosa, supaya orang itu jatuh juga dalam dosa. Dalam dosa. Dan satu lagi, itu satu musuh orang Islam itu ialah syaitan. Yang kedua ialah nafsu. Nafsu ni dia suka dipuji. Kadang tuan-tuan orang puji. Orang puji gitu, Masya Allah haji bagus, Ustaz Masya Allah. Kadang-kadang puji. Puji ni kadang-kadang dia menjatuhkan seseorang ke lembah bahaya. Dan nafsu kita jangan ikut dia. Bila puji ni bahaya. Dia boleh jadikan orang tu boleh jadikan seseorang tu rosak disebabkan puji. Ulama dulu dia nak jaga hawa nafsunya supaya dia tak jatuh dalam dosa dan tidak rosak hatinya, maka mereka beramal dengan apa yang dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, apabila ada orang puji dia dalam majlis, bila dia hadir, Umar bin Abdul Aziz ini khalifah. Dan dia ini seorang yang hebat. Di zamannya itu sangat hebat. Bila orang puji dia dalam majlis, dia beri orang tu puji, dia tunduk sehingga orang tu selesai. Dia kata apa? Dah habis ke puji? Dia kata selesai dah. Dan dia kata kepada orang ini, kalau sekiranya kamu tahu dosa-dosa saya buat, nescaya kamu tidak akan lihat saya buat kali kedua. Kalau kamu disingkapkan dosa-dosa yang saya buat, kamu ingat saya bagus. Kalau kamu disingkapkan dosa-dosa yang saya buat, kamu tak akan pandang saya buat kali kedua. Kamu akan tinggalkan saya. Sekarang ini yang kamu boleh puji sebab kamu tak tahu tentang saya. Orang soleh, dia bila dipuji tak rosak. Kenapa? Kerana dia rawatkan cara macam Ibnu Umar bin Abdul Aziz. Dia akan kata, orang ini dia puji sebab apa? Sebab orang itu tak tahu dosa-dosanya. Kalau dia tahu dosa kita, dia tidak akan puji sebagaimana dia sebut. Ini dengan cara macam ini dididiknya anak, dididiknya suami, dididiknya isteri, dididiknya masyarakat kita. Seperti mana dibuat oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Maka kita mohon daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihat daripada Ibnul Jauzi ini kita jadikan dia sebagai pedoman dalam kehidupan kita, supaya waktu yang baki daripada kita di dunia ini, walaupun sama ada sedikit ataupun banyak, dan kita tak tahu berapakah baki daripada hidup kita ini, maka insya-Allah kita jadikan waktu yang baki ini dengan ketaatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon Allah jadikan kita ini hadir majlis ilmu senantiasa. Allah taala jadikan dalam hati kita cinta pada ilmu, rasa manisnya ilmu, dan senantiasa kita jadi dapat manfaat daripada ilmu, dan Allah taala matikan kita dengan mati husnul khatimah, dan kita mohon Allah taala masukkan kita dalam syurga firdaus. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini aqulu qawli hadza, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum, wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.